Assalamualaikum TKN Talks. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Azman. Yes, The legendary Azman. legendary sangat kau. Tadi masa kita tengah lepak, tengah mengopi kat sini, kita orang terjumpa YB apa? Budiman Zudi. Budiman Zudi, which is di Selangor ni dia pembangkang. Betul. Di Selangor pembangkang lah. Tapi sekarang ni memandangkan status politik di Malaysia, tak tahu dia pembangkang ke apa. So, itu kita kena tut ke apa kan? Tak apa bedal. Bedal. Tapi basically dia UMNO lah. Yes, Okay, dia UMNO. Nak ceritanya dalam keadaan Selangor dah dipegang oleh Pakatan Rakyat dalam 10 tahun kan. 3 penggal lah kan. Dah 3 penggal dalam 15 tahun. Tapi YB Budiman Zudi ni antara yang steady maintain. Betul. Okay, so aku tanya Azman kenapa? So Azman kata because of karakter dia. Di mana karakter dia sangat berendah diri. Sebagai wakil rakyat, dia pun ada yang menyuarakan suara-suara rakyat. Atau bahasa kita dia bantai kat lah. Tapi dia bantai pun secara berhemah. So nak tanya Azman lah, segi karakter tu, macam mana karakter tu membantu lah. Sebagai YB, sebagai tak kisahlah sebagai apa, even kalau kau kerja kilang pun karakter is everything kan. Boleh cerita sikit kan? Tadi kita tak ada pun isu ataupun topik ni nak dibincangkan, tapi bila kita tengok YB terus datang idea tu buat. So bila Fawaz kata karakter win everything, aku pun sokong. Memang betul. Sebab karakter seseorang itulah yang orang cakap yang menjadi benda pertama yang orang luar lihat. Kita kadang-kadang first perception kita selain daripada pakaian orang tu dan sebagainya adalah karakter kan. Kalau dia masuk tiba-tiba muka masam dan sebagainya kan, kita dah bagi satu persepsi pada dia. Tapi kalau cuba dia masuk, katalah apa yang kita tak pernah jumpa pun orang ni, tiba-tiba dia masuk Assalamualaikum semua kan, kita macam ini something yang orang ni kita nampak bahawa yang begitu peramah macam ni, kita pun rasa macam tak ada barrier antara kita dengan dia lah. Tapi kalau dia masuk muka masam, kita dah ada label alamak sombongnya orang ni kan. Bila dah ada barrier macam tu, kita nak masuk dengan dia pun bahasa pasarnya masuk dengan dia pun dah macam ada macam membuka peluang dan rezeki bagi kita jugalah. Macam aku dah pergi satu kursus ni, dia kata kursus magnet rezeki. So dia kata antara salah satu benda yang untuk membuka rezeki kita, orang keliling kita. Macam tadi Azman cakap, YB tu jenis karakter dia, orang ingat dia. Kalau orang boleh ingat kita, mudahlah kita nak bincang-bincang, sembang job baru, kontrak baru kan. Job baru tu penting. Job baru tu penting. Betul. Sebab aku dah belajar satu benda lah Was, yang mungkin aku boleh share dalam masa berkhidmat, bekerja ni lah kan, bekerja lebih kurang 15 tahun ni lah kan. Ada satu words yang sangat sakti lah, yang aku gunakan lah berkali-kali lah, dan aku tengok benda tu memang membantu aku banyak lah. Word dia senang je. Aku akan bercakap dengan orang, aku akan cakap Assalamualaikum tuan. Tak kisahlah dia tu pembantu takbir ke, siapa ke, aku akan cakap tuan. Tu automatically perkataan tuan itu akan menyebabkan keadaan tu jadi lebih mudah untuk aku berurusan. Betul. Aku tak tahulah, ini mungkin akulah rasa kan. Dengan siapa-siapa pun, kalau aku tak kenal dia, aku akan cakap boleh bantu saya tuan. Kalau ada aku dapat panggilan pun daripada siapa-siapa lah nak bercakap, nak tanya tentang apa sajalah, aku akan mulakan apa boleh bantu tuan. Tu aku rasa ini perkataan yang sangat magic, dan benda ni pun aku belajar daripada ex-boss aku dulu. Ex-boss aku dulu, bila dia jumpa dengan siapa-siapa pun, dia akan membahasakan diri orang yang dia jumpa tu tuan. Aku rasa benda tu banyak bantu sebenarnya. Dia macam bila the first impression macam kita bagi yang aku respect kau. Betul. Jadi dia pun rasa macam bila Azman nak minta tolong, dia okey lah sebab Azman respect aku. Macam tu lah. Betul. Banyak lagi lah benda-benda yang aku rasa yang karakter kita sebenarnya dapat membantu kita banyak benda lah kan. Sebab kadang-kadang bila kita bekerja pun, kadang-kadang kita tak boleh anggap diri kita bos dan sebagainya lah kan. Contohnya macam kita nak minta pembantu takbir, aku bukan nak cakap pembantu takbir tu rendah, tapi aku bagi contoh lah kan, nak photo state dan sebagainya pun kita kena cakap tolong. Itu antara perkataan yang kita selalu buat lah, yang aku selalu buat lah. Aku akan cakap awas tolong. So perkataan tolong tu pun kadang-kadang membantu lah, memudah cara kan. Sebab kadang-kadang orang tengok karakter kita ni berdasarkan apa yang kita cakap. Kalau kita jenis yang macam bagi arahan dan sebagainya, mungkin orang kata kita bosi lah mamat ni dan sebagainya. Sudah ada gap dekat situ lah. Tapi ada setengah orang macam take things for granted lah. Alah tak apa, dia tak tolong ke, nantilah aku tolong dia. Ada orang yang memang take advantage pada orang yang being nice. Macam tu. Dalam hidup kita memang kita akan jumpa pelbagai jenis orang lah kan. Bila kita berhadapan dengan situasi macam kuasa, ada cara lain lah yang kita kena gunakan lah. Macam aku lah dulu pernah orang cakap mentadbir satu jabatan dan sebagainya. Apa yang aku buat sebenarnya, aku akan tunjukkan pada staff-staff aku, kita boleh buat benda tu. Sepatutnya tidak ada alasan. Contohnya lah, kalau kita nak pasang banting dan sebagainya, benda tu aku akan buat dulu. Dan aku memang willing untuk buat, sebab aku nak tahu benda tu sebenarnya possible tak untuk dibuat. Kepimpinan melalui tauladan lah.
So kalau ada yang nak take for granted dan sebagainya tu, aku isu yang berbeza lah. Yang tu di luar kawalan kita. Tapi kita nak bagi arahan dan sebagainya tu kena melalui contoh melalui taulan. Mereka aku bagi tahu lah. Kalau aku cakap okay, orang suruh photo state, kenapa bos aku boleh photo state ni? Kan kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita minta staff kita okay, photo state satu buku contohnya kan. Kita dah buat dulu. Kita dah buat dulu, okay, satu buku kita tahu boleh photo state mungkin dalam masa setengah jam je. So sepatutnya bila kita bagi tahu, saya pun pernah buat benda ni dulu. So sepatutnya dia tak boleh bagi alasan kenapa tak boleh buat. So kalau nak bercerita pasal ability ni lain pula, cost yang lain dah pula kan. Okay, thank you so much Azman. Sebab itu antara aku sangat sukalah cerita pasal adab ni kan. Antaranya sebab aku percaya sini Rasulullah menakluk dunia ni dengan akhlak. Kadang-kadang dia sebab akhlak dia je tak payah berperang pun. Raja tu dengan willingly. Untuk hadis tu yang aku rasa hadis aku yang aku pernah terbaca lah. Buistu li utamim makarimal akhlak. Tidak aku diturunkan ke dunia kecuali untuk membetulkan akhlak kan. Akhlak maksud itu Nabi pun bagi tahu kan. Akhlak ni memainkan peranan yang penting lah. Jarang dengar Azman cakap bahasa Arab ni aku. Bahasa Arab tadi. Bahasa Arab tadi. Aku rasa macam Soekarno pun pernah berkata, jika diberikan aku 10 orang yang kental ilmu dan akhlaknya, nescaya aku kegarkan dunia. Ilmu dan akhlak. Maksudnya kalau kau ada ilmu pun kau tak ada akhlak, nothing. 10 orang yang Soekarno kata ni ada ilmu dan juga ada akhlak, nescaya dunia aku gegarkan. Betapa hebatnya ilmu dan juga akhlak. Betul, aku sangat setuju. Aku memang suka bab adab ni, aku suka promosi lah. Sebab tu antara benda yang aku sampaikan kepada anak aku 2 orang lah. And aku suka quotes aku, manners make it man, Kingsman. Aku memang suka gila. Aku suka cerita tu sebab quotes tu. Memang manners memudahkan semua lah. Semua benda, like semua benda. Aku tak tahu nak stress ke benda macam mana, tapi semua benda it's all about manners lah. But anyway, thank you so much Azman. Harap-harap semua dapat tengok ramai-ramai lah. Betul. Aku takut nanti Fawaz dia tak akan interview aku lagi sebab view kurang. Okay, so ramai-ramai subscribe, share juga like lah kan. Aku akan promo video ni lebih pada gadis-gadis lah. So aku harap aku dapat lagi bersama-sama dengan Fawaz lah dalam isu-isu yang akan datang. Harap-harap korang bantu aku untuk like banyak-banyak sikit supaya aku akan dipanggil lagi oleh Thinking Talk ni. Korang kalau ada benda yang korang macam nak tanya Azman ke, korang boleh boleh follow IG Azman. Boleh, insyaAllah. Boleh PM dia Azman Kamal Muhammad. Dia ni boleh komen kat bawah. Kalau korang ada apa-apa soalan, kalau tak berhati pun boleh komen kat bawah. Kalau korang nak try Azman, aku tak nak masuk campur. Azman single but not available. Yeah. Itu topik yang lain kita akan bincangkan nanti. Kerana adakah anda masih single pada usia hampir 40-an? Kau nampak legend selamba dia bagi ke tajuk. Tajuk kita tu lah. Okay, life begin at 40. Tapi aku tak tahu kat mana dah bermula pun. Okay, alright. Nanti kita akan interview lagi legend ni. Kita akan promote sikit lah pada korang. Tahniah pada Fawaz kerana aku rasa dia ni memang orang cakap tegar. Segala lebih dah video dia buat memang tegar. Dan aku tengok dia pun sekarang ni dah makin ramai follower. Dan korang jangan tak tahu 26,000 ada satu video tu dah 26,000 viewer. Memang aku bangga lah. Aku bangga dengan Fawaz ni. Thank you to Azman lah, menemukan. Thank you so much Azman. Thank you so much pada viewer. Jangan lupa subscribe Thinking Talks. Jangan lupa follow Azman. Peace out. Assalamualaikum.